Semalam mereka tewas dengan agak mudah di peringkat separuh akhir kepada Selangor Lion. Jadi hari ini adalah perlawanan yang terakhir untuk tim yang bernama Emilia dari Indonesia ini, dengan mereka mempertaruhkan pemain-pemain yang sama yang beraksi semalam tanpa kehadiran Muhammad Riva dan juga Rizky Ramdhani, yang hanya digantikan oleh Lahendri dan juga pemain jersey nombor 14 iaitu Oji Triputra. Sementara bagi pasukan Melaka, bekerja keras berhempas pulas mereka sebelum akur kepada kehebatan trio dari Thailand yang mewakili Sabah Rhino untuk mereka meneruskan aksi dalam saingan untuk penentuan ketiga dan juga keempat. Dengan ketiadaan top setter mereka, setter utama mereka yang mengalami kecederaan, jadi hari ini tugasan tersebut akan dipikul oleh pemain yang lain, Syam Ho Yin, Ryan Tan, Joseph Liang bersama-sama dengan Azrul Atan, Ayash Panadura dan juga Muhammad Hafizuddin selaku libero dan juga kapten. Baiknya saudara Azman, jurulatih bagi pasukan Emilia yang approach bench pasukan Melaka Maus dia. Baik, hari ini pengadil yang bertugas saudara Ahmad Faizal Kasim yang akan dibantu oleh saudara Yap Pekeh. Saya pula akan bersama-sama dengan saudara Anwar di sini untuk sama-sama kita membawakan perlawanan yang kedua di antara kedua tim, sebab dalam perlawanan pusingan awal berkesudahan dengan 5 set perlawanan tersebut tetapi dimenangi oleh pasukan Emilia dengan 3-2. Noah? Ya, kita dapat saksikan semalam dan hari ini mungkin kebangkitan daripada Melaka Mosdia. Kita mengharapkan sesuatu dan juga tak lupa kepada pasukan daripada Emilia Indonesia ini boleh memberi saingan hebat kepada pasukan Melaka Mosdia. Alright, kesilapan yang pertama antara Syam Ho Yin dengan Ryan Tan sebentar tadi. Fast attack yang tidak menjadi untuk memberikan mata mudah dengan Eki Ramdhani Fauzi untuk melakukan servis. Peluang yang kedua kali ini ke belakang, bola rendah dapat diselamatkan sudah tadi oleh Lahendri. Still in the game, penggunaan kaki yang digunakan oleh pemain Melaka Maus dia, dan kali ini untuk Benny. Kelang kabut permainan. Walaupun rally yang panjang telah pun berlaku sebentar tadi. Tossing yang kurang baik untuk Azrul Atan, tetapi return yang kurang baik daripada pemain bernombor 4 keluar. Cantik servis yang dilakukan. Henry berjaya mendapatkan mata yang pertama. Kehadiran beliau melihatkan kepada cara dia memanaskan badan, cara dia warm up, menunjukkan bahawa dia adalah seorang pemain yang ada variasi pukulan, open spiker dan juga fast attack. Kedua-duanya boleh dilakukannya. Baik, serangan yang dilakukan di situ oleh Ryan Tan. Baik hantaran yang baik untuk Ryan Tan. Walaupun ada single blocker dekat situ. Tapi tak dapat diblok dengan kemas. Awal permainan nampak kelang kabut Melaka Maus dia. Biasa kalau Azrul dimasukkan, dia adalah spesialis server, tapi kali ini tak masuk pula. Bola rendah. Satu tap saja yang dilakukan. Bijak tindakan yang dilakukan oleh Joseph Liang. Itu saja yang diperlukan sebenarnya. Melihat keadaan covering yang berada jauh di belakang, dia hanya membuat pilihan menghantar bola itu di tengah. Joseph, baik. Aish di depan ketika ini bersama-sama dengan Singko. Peluang, free ball. Bola yang pertama fast attack pasti dapat disempurnakan oleh Singko. Dia dah dapat membaca. Kita dapat lihat kalau misalnya tersingkir di depan ada Aish, mesti bola tu kepunyaan
Singkuo lebih kepada dia. Lebih. 80% mesti untuk Singkuo. Okay, servis yang ke-8 pada kedudukan 4-3. Tolakan ke belakang dari Azrul dan kemudiannya untuk serangan. Cantik. Dapat dihasilkan di situ oleh Joseph Liang. Attacking pada zon 4 dan kemudian balas balik ke zon 1 untuk hitting Joseph. Kuat sangat. Kat sini tak boleh untuk servis dibazirkan begitu saja. Cuba menghantar bola tu ke garisan belakang tetapi terlalu kuat. Servis dari Rizal. Kelang kabut sedikit. Hafizuddin selaku libero. Bola rendah. Bola tu dah nampak turun wah. Dia Joseph cuba juga untuk melakukan rejaman junam. Saya rasa dia lambat lompat tadi ni. Timing tak betul lah. Bola dah turun baru lompat. Patutnya dia boleh kontak bola tu lebih tinggi lagi. Singkuo. Okey, baik. Dapat juga dia menghasilkan mata. Setting yang kurang baik daripada Sam tadi. Terlalu hampir dengan stand referee. Handset yang dapat dihasilkan di situ oleh Eki Ramdhani. Bola tu nampak macam lepas kan? Tapi masih milik dia pasal second ball tu. Dan kemudiannya kita melihat bagaimana Vijay Aditya berjaya untuk melakukan lompatan. Untuk Benny. Masih lagi dalam game. Masih lagi buat kali yang ketiga. Hafizuddin ke belakang untuk Singkuo. Lepas bola ini. Dapat diselamatkan. Sayang, rugi. Kerugian kat situ. Keluar. Sebabnya apabila Syam Hon Yin mengambil bola yang pertama, jadi kena cari setter. Betul. Dan kebiasaannya dia akan hantar balik ke rumah setter, tapi dia memberi kepercayaan kepada Hafizuddin untuk mengangkat bola tu. Singkuo lagi sekali daripada belakang. Agak mendatar. Apa? Double set. Double set. Ya. Kurang kemas setting yang dilakukan tadi. Mata kena cepat Mata kena tangkap cepat. Kalau ikutkan tak perasan pun dia ada double touch di antara bola tadi. Bunyi dia akan jadi bunyi lain kan? Dia dalam keadaan bola tu dia akan different. Dia punya pergi dia tu. Fast attack yang tidak menjadi dari Vijay Aditya. Ada. Bola masuk. Bola masuk sebenarnya. Masuk ke dalam gelanggang Melaka. Dari Vijay Aditya tadi. Sentuhan saja. Itulah dia first point yang dapat dihasilkan oleh Aish dalam game ini. Hanya touch out saja yang dibuat. Walaupun bola tu agak hampir dengan net. Terlalu rendah untuk Aish. Sepatutnya bola tu ke belakang sikit supaya dia boleh pukul bola tu. Sekali lagi agak kelang kabut. Baik di situ. Benny mengharapkan bahawa Lah Henry akan menghulurkan tangan dia, naikkan bola itu, melakukan satu deging rendah. Hanya single block saja oleh Syam Ho Yin tadi. Setter yang dapat melakukan blocking. Sekali lagi untuk Benny. Tak berhasil, bola rendah. Lagi sekali. Apa yang cuba dia lakukan oleh Benny. Dan apa juga yang sedang berlaku pada game ini sebenarnya. Agak perlahan saya rasa momentum di awal permainan ni. Walaupun 1-to-1 point. Tak foul juga macam tu. Dia first ball dia tak kira. First ball okey lagi. First ball okey. Second ball tu rasanya macam dulu macam itu memang garanti foul lah. Tapi sekarang first ball dia tak kira dibenarkan. Baik. So sekarang ini ada sedikit berlaku kesilapan sedikit, ada kerusakan teknikal untuk point system sebenarnya.
yang sedang dipamerkan di monitor seberang sana. Namun kedudukan ketika ini adalah 9-8. Tak jadi. Satu block up. Saya rasa tangan daripada Sam Hoyin selaku setter Melaka mouse dia. Straight line attack yang cuba dilakukan, tapi tampanan keluar. Baik kali ini Azrul masuk mencari penjuru sebelah kanan gelanggang untuk pasukan Melaka mouse dia. Satu lagi mata untuk Melaka. Dinaikkan dah, itu dia. Itulah sebenarnya kehebatanlah Henry. Semalam memang pemain-pemain Selangor berjaya untuk mengikat dia. Tak berjaya dia langsung untuk melakukan sama ada open spike ataupun fast ball. Ini adalah permainan untuk Emilia Indonesia sebenarnya. Pemain fast ball. Bola yang baik dari Azrul. Singko. Dia melompat lebih tinggi daripada dua blocker. Direction yang baik tadi. Benny dah menyangka bola tu dekat dia. Tapi mungkin ada sentuhan melibatkan satu kekeliruan. Servis Azrul jauh ke sebelah tepi. Rizal disamakan, pancake yang baik. Ada sentuhan, ada touch. Walaupun rejaman spiking yang dilakukan oleh Joseph Liang itu mendatar sebenarnya. Dia keluar pun okey kot. Dah, memang betul dah masuk in timing tadi tu. Masih lagi dalam permainan. Free ball. Clearance yang dilakukan oleh pasukan Emilia. Singko mengubah posisi beliau. Dia berlari ke seberang sana. Sudah pun dapat diangkat oleh libero tadi, Gali Arta, tetapi hanya sedikit saja. Tidak dapat diselamatkan oleh rakan pasukan yang lain. Okay, kita masih lagi menghadapi sedikit masalah untuk scoring ni. Tapi kalau dilihat timing untuk bola daripada dia dah tahu Singko, dia dah tahu dah. Dia dah tahu, okay. Mana bola nak hantar, sama ada 4 ataupun 5. So, kebiasaannya bola untuk Singko ni, bola 4 ataupun 5. Bola back 4 attack, atau 5. tidak terlalu dalam. Itu bola yang dia mahukan. Favorite ball dia. Rizal berjaya di situ, baik. Mata ke-11 kali ini untuk Emilia. Pada kedudukan 11-15. Bola pertama Hafizuddin memang sedap. Dalam. Ada double blocker yang dapat dia dihasilkan Vijay Aditya dengan Muhammad Rizal. Momentum yang baik. Timing daripada nampak macam no spike ke? Vijay tadi tangan dia. Tak ada kena sikit tangan. Lagi sekali. No spike kali ini. Walaupun ada sedikit sentuhan, tapi net dulu sebenarnya. Joseph dah berapa kali tak jadi ni. Dan ini yang menyebabkan Amarsi terpaksa bangun ke tepi gelanggang. Joseph lagi. Peluang. Dapat diselamatkan oleh pemain-pemain Emilia. What a waste kat situ. Satu kerugian daripada Wahyu Rizki. Patutnya dia boleh hanya clear dengan mudah saja untuk mendapatkan peluang untuk membuat blocking, tapi dipersia-siakan. Aish sekarang ini masuk. Dia berada di barisan depan. Benny. 3 pemain yang melakukan blocking masuk ke dalam kawasan sendiri. Terlalu jauh daripada net saya rasa. Okay. Blocking yang dilakukan antara Aish, Singko dan juga Joseph. Aish terlalu jauh. Depan, kali ini. Itu dia. Itulah yang dinamakan sebagai super spike. Pertama kali kita dapat lihat dalam game ini. Akhirnya dapat melalui satu step saja untuk dia melompat.
Sudah mata ke-17 ni. Baru satu. Baru satu Keluar. Bola keluar. Tu Spiker center front. Untuk Melaka. Sekali lagi. Percubaan. Tapi masih ada game. Hafizuddin dengan aksi pancake-nya tadi. Cantik. Itulah dia Monster Block namanya. Tadi Super Spike, sekarang Monster Block. Dua-dua milik Aish. Tepat sedap. Itu dia. Baru kita lihat Aish dapat memainkan peranan dia selaku middle blocker. Kepuasan tu selepas dapat melakukan spiking ataupun melakukan blocking, memang tak dapat nak digambarkan lagi. Lagi sekali. Kali ini Benny bijak. Ada juga tindakan yang dilakukan oleh Joseph Liang. Datang daripada belakang. Mungkin itu posisi yang dia gemari. Sebab kalau dia kat depan, dia punya step tu macam kekurangan sikit. Betul, kita dapat lihat bila Joseph membuka bola tadi tu, backline attack di tengah. Dia banyak pilihan sama ada untuk hantar terang di tengah, kiri ataupun kanan. Okey. Servis dari Joseph Liang. Dinaikkan tinggi untuk Benny dalam. Kali ini dia bijak, dia mengalihkan dia punya spike tu cross court. Ini saya rasa mata yang pertama untuk spike in untuk Benny saya rasa. Benny sekejap saya tengok. Betul. Spike winner yang pertama. Lagi sekali. Walaupun ada sedikit tampanan yang dilakukan oleh Henry. Big quick baik tapi agak terlalu rendah. Hanya dapat dicuit oleh Aish. Single block untuk Aish. Tapi masih lagi mata untuk Melaka. Terpaksa meminta bantuan daripada Artu. Nak tahu siapa yang melakukan servis. Mujur dia dibenarkan. Kalau pihak teknikal buat tak tahu je habis point. Blocking yang baik. Datang di situ. Benny sekali lagi. Straight line. Spike yang dilakukannya. Mata kedua untuk Benny. Untuk spike winner. 17-20. Yang pakai power cut dulu. Lambat lagi. Banyak game lagi boleh pakai. Masih terlalu awal. Ya. Dari belakang. Cantik dia punya terbang tu. Kita lihat sekali lagi. Saya suka lihat Singapore ni spiking. Dia nampak lompat tak begitu tinggi. Tapi contact point dia kena tepat kan. Percubaan lah Henry tadi. No spike sebenarnya. Ikut pandangan saya lah. Mata yang ke-22 untuk Melaka. Lihat sekali lagi. Lentingannya terkena kepada bahagian atas jaring itu. Terlalu menjunam cubaan tadi tu. Baik servis. Benny dapat satu poin menerusi touch out. Dibiarkan saja oleh Hafizuddin. Daripada minggu pertama, daripada game pertama sampai sekarang ni, berapa ratus kali dah dia melompat untuk melakukan spiking ni Noah. Kalau kita tengok semi ini tadi ada sampai 200 lebih tadi tu. 200 lebih kan. Itu baru yang spike. Yang menang tu tak tahu lagi. Warm up tak kira lagi tu. Warm up lagi. That's the name of the game untuk volleyball ini. Kena melakukan lompatan. Single hand. Still in the game. Azrul dari belakang. Diselamatkan. Ya, itu bukan bola pertama. Darilah Henry yang melakukan kesilapan. Cekap mata saudara Mat Faizal. Dia dapat melihat, menangkap mata akhir untuk Melaka Mouse dia. Tetapi time out yang diminta oleh pasukan Emilia Indonesia. Walaupun sudah 24. Saya terima warm up lagi. Tapi
Saya nak tengok sampai bila dia nak warm up. Dalam mata yang servis yang sekarang ni berapa? 42 dah. 42 dah. Ni mungkin mata akhir daripada Azrul. Dinaikkan tinggi. Cantik. Double blocker. Dua pemain yang membuat blocking untuk Melaka mouse dia. Jelas terkena tangan siapa? Singkuo. Dan itu dia mata kemenangan. Menerusi satu blocking yang baru dapat dihasilkan, menggagalkan Wahyu Rizki Ramdhani. Noah, game yang pertama perlahan Noah. Terlalu perlahan sebenarnya daripada kedua-dua tim. Seawal mata ke-10 sehinggalah habis set yang pertama ni, kita dapat lihat kedua-dua pasukan masih lagi tercari-cari rentak permainan. Sama ada Melaka dan juga Emilia Indonesia. Di mana saya rasa sepatutnya dalam keadaan yang merebut tempat ketiga ini adalah satu. Betul. Untuk semalam pun dia dah berhempas pulas. Saya rasa sampai game hari ini belum pun cukup 24 jam untuk recovery. Dia kalau nak rewind balik semalamnya cerita, pada dua game yang pertama saja sebenarnya Emilia memberikan cabaran, tetapi dah masuk game yang ketiga dah nampak keletihan di kalangan pemain-pemain mereka berbanding dengan pasukan Selangor Lion yang cergas, seolah-olah mereka baru masuk dalam gelanggang. Itu fitness lah saya rasa. Level. Dan persediaan mental untuk menghadapi satu game yang besar macam ni. Okey, baik. So untuk game seterusnya, Amar mengekalkan 6 yang sama. Untuk makluman anda, Sim Zichin, setter utama, terpaksa diketepikan akibat daripada kecederaan buku lali kanannya. Dia ada dekat bench tu. Biasa memberi sokongan kepada rakan-rakan sepasukan. Game yang kedua boleh diteruskan. Check balik rotation, siapa yang main, siapa yang keluar dulu. Masuk dulu. Belum lagi. Aditya kena masuk dulu. Okey, Aish akan keluar. Izzuddin masuk. Kapten dan juga libero. Aditya keluar. Juga untuk menyaksikan Artawardana masuk sebagai libero. Walid Arta. Benny kali ini. Oh, baik. Dapat diselamatkan. Benny lagi. Pelanggaran jaring. Saya rasa Ryan Tan ada violation net di hadapan ketika membuat blocking sebentar tadi. Okey, sudut daripada sebelah atas kita melihat. Itu dia, 3 blocker. 3-3 tak dapat. Malah dibatalkan lagi. Azrul akan melakukan swish. Selalunya striker kidal ni dia ada kelebihan, Noah. Betul. Kita dapat lihat kat sini walaupun dia pukul straight line, tapi masih lagi bocor pasal diguna tangan kiri tadi tu. Itu last minute dia alihkan tu, dia punya wrist tu. Betul. Clearance bola tinggi. Free ball untuk pasukan Emilia dan Benny datang dari belakang. Ada spike monster, bukan monster block. Itu adalah super spike. Itu adalah super spike. Dan kita dapat lihat kebangkitan daripada pasukan Emilia Indonesia sudah mula. Saya rasa ini permulaan untuk set yang kedua ini. Dapatkan rentak supaya merancakkan permainan. Mereka mendahului dengan 3-1 game yang kedua. Servis dari Benny Haryono. Baik daripada Hafizuddin untuk bola yang pertama. Dinaikkan tinggi. Masih lagi dalam game ketika ini. Juga dapat dinaikkan dan bola keluar. Pada posisi yang betul. Lakukan digging tu. Hitting yang baik dilakukan oleh Jasep. Cross court dapat diambil tapi tidak dapat diabsorb dengan baik.
supaya bola tak keluar daripada gelanggang. Okey. Lagi sekali percubaan tangan kiri dengan spike yang dilakukan di situ oleh Muhammad Rizal. Kali ini keluar, tapi tidak dibenarkan. Sama seperti tadi. Ya, betul. Tapi tiada sentuhan. Benny mengatakan ada touch out, tak ada sebenarnya. Kali lagi Rizal. Aish dah menanti di depan. Kali yang kedua. Dua kali tak boleh Danwa. Dua kali cuba Rizal. Dua kali dinafikan. Nak melompat dengan momentum yang sama, pasti tidak akan dapat dihasilkan oleh Muhammad Rizal. Ryan Tan dengan servis. Rizal lagi. Kena antena. Kali ini antena yang dicari. Kenapa Eki tidak mahu cuba menggunakan fast attack dengan menggunakan La Henry? First ball yang kurang baik saya rasa. Okey. Di sini first ball yang kurang baik menyebabkan Susah nak buat, nak bagi bola fast ball ni. Okey. Sayang. Ryan Tan melakukan kesilapan. Servis out yang kedua darinya dalam game ini. Singkwo. Semuanya menanti bola cross court, tapi sebenarnya dia dapat mengalihkan ke gelanggang yang kosong. Hanya Rizal saja yang menanti untuk membuat blocking tadi. One by one tak boleh. Dengan Singkwo tak boleh. Mesti dua blocker juga. Dua blocker sedikit sentuhan yang dapat dilakukan dan ke belakang Singkwo sekali lagi. Touch out. Satu block out yang dilakukan ke sebelah tepi gelanggang. Aditya yang bermain di barisan hadapan ketika ini bersama-sama dengan Muhammad Rizal. Dalam pada itu sedikit kecederaan yang dialami oleh Hafizuddin, kapten dan juga libero dalam perebutan sebentar tadi itu. Alright. Pelanggaran berlaku dengan Joseph Liang. Dinaikkan dan ke belakang. Dah pun dibatalkan. Double setting. Double setting. Double setting. Singkwo dengan servis. Bola rendah. Sayang. Azrul dah baca baik. Azrul pada posisi untuk dia mengapungkan bola itu. Mungkin satu direction yang kurang baik setelah ada sentuhan daripada Aish saya rasa. Ada sikit. Itu adalah tindakan bijak daripada Lee Singkwo. Bayangkan kalau ada masa, ada kesempatan untuk menggunakan pemain import daripada tanah besar Cina pula, macam mana game ini Noah? Saya rasa yang diambil tu bukan yang rendah-rendah, semua yang tinggi-tinggi boleh cecah line putih tu. Berdiri saja. 2 meter lebih. 2 meter lebih. 2 meter lebih punya player. Junam-junam bola akan masuk. Time out diminta di situ oleh Emilia Indonesia. Ketinggalan 5 mata ketika ini, Pak Noor. Kita masih melihat keadaan kedua-dua pasukan, walaupun sudah agak bermain dengan agak baik, cepat, sudah ada strategi yang baik, tetapi masih lagi ada kekurangan daripada segi defense, daripada segi attacking. So apa yang perlu diperbaiki adalah gerakan-gerakan yang boleh bergugat pihak lawan. Kalau anda mengikuti perkembangan MVL pada awal tahun yang lalu, kita sekarang ini membawa anda pula kepada satu saingan Super Series yang berbeza sedikit.
Kita sedang mencuba untuk meningkatkan standard dan juga mengembangkan sukan bola tampar ini. Itu dia. Pertama kali sebenarnya daripada Azrul. Lama dia menunggu untuk melakukan spike sebenarnya. Setelah beberapa rotation. Dah pun masuk set yang kedua. Berpuluh rotation dapat juga akhirnya dia melakukan spiking. Dan dia menemani Aish di depan ketika ini. Double blocker. Azrul punya ketinggian tu sampai kat bahu Aish je tau. Bawah lagi dia bahu dia. Bawah daripada bahu. Rizal berjaya juga untuk melakukan spike. Itu dia, terlepas. Sudah 2 kali cubaan yang dibuat. Benny suruh guna underhand je. 2 kali setting fall daripada dia sendiri. Tapi sebenarnya mana-mana pemain bola tampar ni, walaupun anda spiker, jadi setter dalam keadaan terdesak pun boleh juga tau. Betul. Dia kena multi ya. Kena pelbagai. Boleh setting, boleh spiking, boleh digging. Itu yang penting. Basic skill perlu ada. Aditya dengan servis. Bola lepas. Terkuat sedikit dari Azrul Tan. Baik. Kita dapat lihat kedudukan Ryan Tan. Dia dah menunggu betul di depan tadi untuk dia melakukan rejaman. Pemain yang punya ketinggian 195 cm ni. Hanya satu blocking saja yang menunggu dia tadi. Rasa ni pun spike winner pertama saya rasa untuk Ryan Tan. Kali kedua. Ya. Belakang. Spiker center front untuk Melaka. Malam nanti ada final dan kemudiannya akan ditentukan di sini, Noah. Kita ada best libero, kita ada best middle blocker, kita ada best opposite spikers, outside spikers pun ada juga, best setter for sure, dan juga MVP. Itu untuk individual award. Ya. RM7,000 menanti untuk pemenang tempat yang ketiga. Lumayan. Tak lepas dari Azrul. Kali yang kedua. Mistake-nya. Tiga pemain, tiga spiker mana? Masuk. Dalam. Saya rasa. Yang pertama daripada Benny Haryono. Penjuru gelanggang, no. Ini bukanlah satu servis yang mudah. Sampai tidak kelihatan memang betul-betul jatuh di hujung gelanggang tadi. Naikkan. Tindakan yang bijak. Lalu keluar. Yang dilakukan oleh Ryan Tan tadi. Satu lagi peluang daripada Ryan. Dan Benny. Pancake baik. Still in the game. Hafizuddin mencari Singkuo. Peluang untuk Melaka. Rally yang menarik. Bola keluar. Dia meminta touch up. Tiada sentuhan. Antara Ryan Tan tadi. Timing dia bagus. Timing dia untuk melakukan spiking, biarpun sama ada di depan ataupun di belakang, cukup tepat. Dan dia sempat juga melihat ada ruang kosong di celah-celah 3 blocker tu. Dan seperti mana kita tahu, dia adalah seorang pemain bola tampar pantai juga. Itu sebab dia kena melihat dulu ruang mana yang kosong. Rizal sebelah tangan dapat dibantu di situ oleh Joseph Liang. Peluang. Cantik. Keluar.
Satu block out yang dilakukan. Blocking dah baik dah tu. Dah betul lah tu kedudukannya. Tangan Aish. Bukan Singko. Singko. Bola pertama yang agak mengecewakan pada Azrul. Sebenarnya kalau kita lihat, La Henry tidak melakukan jumping serve pun. Di servis biasa je, standing ke. Standing to serve. Baik, cubaan Rizal tidak dapat diselamatkan oleh Azrul tadi. Lagi sekali kita lihat bahagian belakang, bahagian baseline untuk Melaka mouse dia agak longgar. Betul. Kalau kita lihat untuk Sebab dah bawa jauh-jauh, dia datang untuk menyertai pertandingan ini. tapi tak diberi peluang Tak untuk diberi membuat peluang, attacking kan. Ya, betul. Saya memang mengharap bahawa La Henry akan diguna pakai lebih kerap dalam serangan-serangan yang dilancarkan. Azrul dibawa keluar. Tukar Hanif digantikan. Okey. Pemain yang mempunyai keupayaan yang lebih kurang sama antara Zola Hanif dengan Cik Azrul. Satu lagi super spike untuk Melaka Mosdia. Lihat, dia dah tunggu. Sempat sedap pula tu. Dah kejam. Tu nama dia Rejab Kau-Kau tu. Lee Seung Ko untuk servis pada kedudukan 17-14. Keluar. Juara insya-Allah akan membawa pulang RM25,000. Medal dan juga trofi naib juara RM13,000 dalam musim pertama. Baik. Pertandingan yang teranjurkan ini. Baik juga daripada Hafizuddin dan daripada belakang. Kali ini blocking yang terlalu jauh daripada Vijay Aditya. Direction yang Dia terlalu jauh kalau daripada net. kita lihat kepada beberapa blocking, dia kena tapak tangan. Dia bukan kena kepada lengan, you know. Betul. Itu timing yang baik. Kalau dia kena betul-betul tapak tangan, itu timing yang baik. Oh, okey. Touch out. Touch out berlaku di situ. Tidak. Tidak. Oh. Saudara Ahmad Faizal kata tidak. Itu dapat Tak apa. Tengok lagi sekali. Oh. Mereka tak ada video nak buat apa tu. Mungkin ada sentuhan bantahan. tadi. Ada. Jalan je lah. Penny dari belakang. Kali ini dia melihat kedudukan. Bola keluar lagi. Dua serangan, dua spiking yang dilakukan oleh pemain-pemain Emilia yang di overrule. So, sekarang ini dengan Joseph Liang untuk melakukan servis. Kali ini masuk. Kali ini baru nak menjadi. Kalau kita kan dah agak jauh mata ketika ini. Mata ke-16 untuk Emilia Indonesia. Power card bila nak pakai? Tak payah pakai kot. Tak laku. Aish datang. Aditya sebenarnya terpedaya dengan setting yang dilakukan oleh Syampuyin. Sebab dia naik dulu. Dia dah leka tadi. Dia leka Apa benda dari Aish dah pun ready untuk memukul A1. Oh ya. Betul super spike ni daripada Aish. 5 spike winner daripadanya kali ini. Okey, Joseph dapat teruskan permainan. Benny bertindak bijak. Ada satu sepatutnya digunakan daripada awal lagi bagi memecah rentak permainan daripada Melaka Mosdia ni. Dari belakang, no spike. Touch out di situ.
22-17. Benny. Yep, dalam ramai-ramai players yang melakukan kesilapan first ball, ianya dilakukan oleh Benny Haryono. Sepatutnya dia boleh melepaskan bola tu kepada Rizal untuk mengambil first ball. Okey. Tapi mungkin rasa kurang percaya. Ataupun dia nak main fast ball. Betul. Sekarang ini untuk 23 untuk menyamakan kedudukan, tapi peluang ini perlulah servis daripada Melaka. okey. Kalau tak mungkin satu kerugian lah kalau dia ambil ketika di servis. Ya. Peluang attack untuk Indonesia. Naik. Itu dia. Henry, tapi sayang tak dapat dimatikan. Singkwo. Benny. Wah. Simple attack saja. Hanya bijak. mencari tangan je. Dia bijak. Mencari tangan blocker. The last hand. Kebetulan bola tu ada sentuhan saja. Sejak daripada minggu yang pertama, saya mengharapkan bahawa Benny akan tersenarailah sebagai antara best striker dalam kejohanan ini, Noah. Betul. Kalau kita ikutkan, kita tengok statistik pun dia di antara top spiker, dalam 5 spiker Sebab terbaik. Thomas Goldberg dah tak ada. Thomas Goldsmith, maaf saya. Thomas Goldsmith tak Goldsmith. ada. Kemudiannya David McKenzie pun dah tak ada. Kemungkinan besar kalau nak lihat adalah Amontep, Sabah Rhino yang akan main nanti, dan juga Sim ataupun Son. Sim ataupun Sean. Itu dua-dua daripada Selangor Lion. Tak lepas dari Zulhanep. Menunggu mata terakhir untuk set ini. Pada kedudukan 20-24, Benny Haryono yang akan melakukan servis. Tak lepas juga. Tamat. Latihan dan juga kepenatan dia juga mungkin dapat dirasakan di situ. Jadi Melaka Mouse dia mendahului dengan kedudukan 2-0 ketika ini. 25-18, 25-20 setakat ini. Di mana abang cameraman kita akan menghalakan Pusingan yang pertama di mana setiap tim mahu mencari mata dan juga set winner. Tapi kali ini bermula daripada semalam lah. Emilia tidak seperti Emilia pada pusingan awal. Ya, sebab Emilia awal mereka telah memberikan tentangan yang cukup sengit dan juga hebat. Jadi saya terangkan lagi kepada yang mungkin confused, mengatakan bahawa mereka untuk game ini mereka sebenarnya kehilangan Muhammad Riva. Sebab Muhammad Riva adalah penyerang utama mereka, spiker utama yang mampu untuk mengimbangi ketajaman yang dimiliki oleh Benny dan juga Eki. Jadi bila Riva tak ada, tugasan itu terpaksa dipikul sendirian oleh Benny lebih berbanding dengan Vijay Aditya. Okey, clear? Terkena ke atas. Saya mengharapkan Noah daripada kejayaan penganjuran kejohanan ini akan lebih ramai lagi players kita yang boleh kita cungkil, Noah. Betul. Daripada Sukma tempoh hari, sekarang ini mereka juga bermain pada peringkat yang agak tinggi. Sukansi Kemboja kita kena hantar tim yang lebih power, Noah. Betul, ini saya rasa platform yang baik untuk memberikan orang kata minat dan juga saingan-saingan yang baik untuk mencari pemain-pemain yang lebih berkualiti di pentas-pentas yang hebat seperti ini. Kita berebut dengan tim beach volleyball, bola tampar pantai ke, Noah? Ada juga Sean sebelum ni pernah mewakili pasukan kebangsaan, dan juga Sim juga. Amy juga. Ada beberapa pemain yang bermain di dalam beach volleyball.
Tapi mungkin lepas ni boleh diasingkan untuk mereka fokus pada game-game tertentu. Lepas dari Benny Haryono. Ini juga pemain beach volleyball lah. Ya, betul. Kita dapat lihat dengan cara lompatannya. Ayatan. Satu hitting yang mudah daripada Rizal. Mencari tangan. Singko. Baik. Dia dah nampak ruang untuk dia melepaskan spikingnya. Spike winner nombor 11 sepanjang game ini. Itu tempat favourite dia. Tempat favourite dah. Zon 4, zon 5 memang tempat dia. Kali double blocker tapi bola masuk semula dalam gelanggang sendiri. Lihat bagaimana Amar suruh hulurkan tangan tu ke depan lagi. Jauh. Mungkin ada satu lagi 50 cm lagi ke depan. 50 cm lagi ke depan. Bola keluar. Benny di garisan belakang ketika ini. Aditya di depan. Cantik servis yang dilakukan itu dari Joseph Liang. Dia float cantik betul-betul di depan gelanggang. Drop float yang dilakukan. Baik. Kita melihat bagaimana kedudukan Walih yang agak jauh ke belakang. Dan Benny. Sebelah tangan diguna. Sudah pun dapat mengagak gimana kedudukan bola tu, tetapi mungkin agak terperanjat dia tadi. Patut dia boleh angkat sebelah tangan tu lewat sikit. Terlalu awal. Dinaikkan dan kemudiannya cantik daripada Azrul. Dapat juga dia Noah. Tapi spike winner yang ketiga darinya. Kalau kita tengok contact point yang sama macam Singko, tapi pemain dia rendah je, Azrul ni. Aditya. Indonesia tak guna fastball lagi ni. Hanya satu je tadi. Mereka macam tak pasti nak guna fastball ni. Bila? Baik daripada Hafizuddin dah dari belakang sekali lagi. Coverage yang kurang baik di sebelah belakang. Player daripada Emilia terlalu membuka ruang di bahagian baseline. Single blocker pula tu pun tak sampai sebenarnya. Kita bagi tahu tadi kalau Singko dia tak boleh single. Tak boleh single Sekali lagi. Masih lagi mampu. Bukanlah mudah sebenarnya melompat seperti itu dan kemudiannya memusingkan pukulannya. Simple attack yang dilakukan masih lagi tak mampu dicapai oleh pemain Emilia Indonesia ni. Okay. Kali ni baik. Azrul lagi kali ini bersilih ganti di antara Singko dan juga Azrul Atan untuk serangan open sebelah kanan, back open sebelah kiri. Satu cross hit yang dilakukan oleh Azrul, menarik. Saya rasa ini adalah jarang-jarang dilakukan. Jarang, memang jarang. Apa dia buat sebenarnya tu? Bolehlah. Dia takut fall tu. Okey, bolehlah tu. Point ke tu? Point. Yang penting point. Belakang ke belakang. Masih lagi dapat diselamatkan. Terlepas bola di sini. Benny. Still in the game. Untuk La Henry. Baik. Double blocker. Yes.
Cantik blocking daripada kedua-dua pemain. Tak kira lah siapa yang kena, tapi saya rasa terkena kepada Ryan Tan. Ya, betul. Oh, cantik. Memang tangan Ryan Tan menutup angle diagonal yang dihalakan oleh pemain Henry tadi. Ini blok winner nombor Ryan. Ryan Tan, winner blocker. Block winner nombor 2. Papat sungguh. Mata ke-6 Emilia Indonesia tadi. Dan mungkin peluang ini agak jauh, tapi sesuatu perlu dilakukan, mungkin daripada segi covering di bahagian baseline ataupun membaca serangan-serangan daripada Emilia sendiri. Okey. Meniti betul-betul di atas jaring, tolakan, bola rendah. Benny membuat dia punya timing dah tak betul untuk dia melakukan spike itu. Agak longgar lompatan yang dilakukan walaupun dari second timing. Eki kena cuba player lain. Betul. Ramai lagi pemain-pemain yang boleh digunakan. Ubah direction. Masih lagi No spike. no spike. No spike ya. Suatu yang diperkatakan kepada Benny. Tapi kalau situasi itu kena kepada Mackenzie, mau mungkin, dia argue habis-habisan. mungkin satu kad yang akan dikeluarkan kalau dia berperkelakuan seperti David Mackenzie. Kenapa? Mackenzie ni dia vocal, dia player outspoken, yang outspoken. Dia merancakkan pertandingan. Itu attitude yang tinggi. Tandem game, tandem play yang ditunjukkan berjaya juga untuk Henry. Kali ini Benny ditugaskan untuk naik fast ball. Dan kemudian tugasan memukul untuk dapatkan poin ini disempurnakan oleh Henry. Apa dah jadi game ni tiba-tiba saja seolah-olah macam satu perlawanan pertunjukan. Longgar habis sembahan yang ditunjukkan ketika ini. Singko berjaya juga untuk mendapatkan touch out. Kita dapat lihat daripada air muka pemain-pemain Indonesia dah pun agak keletihan. Dia kena habis saja game ni. Clearance yang dilakukan di situ oleh Wale. Kelang kabut. Ini peluang yang baik. Peluang yang baik. Keluar pula kali ni. Keluar. Tak ada touch out daripada nombor 4. Wahyu Rizki. Berjaya lagi sekali lah Henry. Dia punya fastball tu mudah dibaca oleh pertahanan lawan. Betul, tapi bola yang rebound tu perlahan. Patutnya boleh diangkat semula untuk memberikan attack yang kedua untuk Emilia Indonesia ni. Hafizuddin melambungkan untuk Singko. Masih lagi berupaya untuk dia melepaskan jamannya. Baik. Pertukaran pemain untuk Melaka. Zaid Al-Zabir dibawa masuk untuk menggantikan Lee Singko. Okeylah tu, cukup kot. Masih lagi dalam game. Sudah pun dibatalkan oleh pengadil. Setter batal tu. Macam mana tu? Setting. Dia teragak-agak tadi tu. Teragak-agak. Sama ada Azrul ataupun dia tadi. Dan bila Azrul lepaskan bola tu, dia terpaksa set balik. Dan bola pun dah sampai di tangan. Cantik servis itu, laju tapi sayang terkeluar sedikit saja di baseline. Pada kedudukan 19-9.
Henry tak lepas darinya. Tukaran pemain untuk melihatkan seorang pemain muda dibawa masuk di sini. JC nombor 23 untuk Melaka, Luis Tan Rui. Kalau diikutkan semua pemain-pemain Melaka ni, ini adalah pemain yang memang betul asal Melaka. Okey. 19 tahun umur dia. 19 tahun. Sure main sukma baru ni. Betul. Players bola tanpa apa-apa sukan sekali pula. Bukan bola tanpa saja, Noah. Mereka nak aksi, mereka nak bermain. Betul. Dengan pertandingan peringkat kebangsaan terutamanya. Berlatih pun tak sedap juga kan. Betul. Sekali-sekala dapat masuk tournament macam ni. Apalagi lepas geram lah. Mereka perlukan satu ruang sebenarnya. Apakah satu tindakan yang kurang baik dilakukan oleh Benny sebentar tadi. Salah satu setting yang kurang baik daripada Eki. Time out. So kita sedang menuju ke penghujung perlawanan ketika ini dengan Ryan. Dibiarkan bola dalam. Ace yang pertama terhasil. Mata 23 untuk Melaka. Bola rendah. Mata akhir untuk pasukan Melaka Mouse dia. Dua mata berturut-turut yang dikutip di sini oleh Ryan Tan Tengui. Kita memerlukan aksi balas daripada Emilia sebenarnya. Begitulah tamatnya perlawanan tempat ketiga keempat dalam saingan suka volleyball Super Series 2022. Kemenangan straight game yang dikutip oleh Melaka Mouse dia dengan kemenangan 25-18, 25-20 dan juga 25-9. Kita akan ikuti highlight perlawanan secara keseluruhannya, di mana kita sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih setinggi-tinggi tahniah kepada tim Emilia Indonesia ni, Noah, sebab kehadiran mereka merancangkan pertandingan. Mereka dah sampai ke semifinal, tetapi alangkah baiknya mereka dapat bawa full squad dalam kejohanan ini, Noah. Betul, kita dapat lihat seawal permainan mereka bermain dengan Selangor pada game yang pertama. Mungkin sesuatu dapat diberikan oleh Emilia Indonesia untuk memberikan saingan di SSFBB kali ini. Dan ini membuktikan mereka sudah pun tiba di semifinal dan bermain pada tempat ketiga dan tempat keempat. So ini adalah satu perkara yang boleh dibanggakan oleh pasukan kelab ini. Dan di mana saya rasa jika diturunkan semua pemain-pemain mereka bawa di sini full squad kat sini, saya rasa boleh memberi tendangan yang sangat hebat untuk siri kali ini. Betul. Kalau datang full squad, saya yakin semifinal dah tentu. Betul. Sama ada final ataupun tempat ketiga keempat pun satu hal juga. Betul. Daripada mereka. Tahniah juga kepada Amarsi, jurulatih pasukan Melaka Mouse dia, di mana dia telah berjaya untuk membawa pasukan ini ke peringkat semifinal. Untuk Sim Zichin, setter yang terpaksa didukung oleh rakannya akibat daripada kejadian tempoh hari. Jadi sebenarnya pada game
ketiga tadi terlalu mudahlah kemenangan, memandangkan bahawa Emilia sebenarnya pada saya sudah reda dengan apa juga keputusan yang berlaku. Baik, kita lihat servis ace hanya 7 saja terhasil. Spike winner 27 berbalas 33. Blocking daripada pemain-pemain mouse dia nampak lebih mantap. Sementara terlalu banyak kesilapan daripada pemain Emilia Indonesia,